Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, di hadapan kita sekarang adalah counter BS Vested Bolstead. Okey. Ni ditanya oleh Muhammad Arif Arif daripada support group. Counter ni macam mana? Kalau okey, tengok kalau kita tengok based on traffic light. Okey. Teknik traffic light merah, kuning, hijau memang still okey, dia still uptrend, tapi masalahnya dari segi candle ada ni yang saya panggil sign of weakness. Okey, kalau macam doji ke, shooting star ke, hammer ke, inverted hammer ke, kalau dia berada di atas position dia, ke barangkali nak turun tu tinggi. Kalau dia di bawah, dia nak reverse up. Kalau dia di atas, dia nak reverse down tau. Nak turun ke bawah. So kita agak bimbang dia nak buat pullback ataupun retracement. Okay, dia dah naik banyak kan. Counter plantation hari ni naik kau-kau. Kalau dah naik sangat tinggi tu jangan kejar sebab itu takut dia akan drop. Okay, kalau dah kat dalam, kena berhati-hati sebab ni dah ada satu sign yang minggu ni macam nak drop. Sebab candle ini pun petanda kita ada anak panah turun ke bawah tu. Okay, ini weekly. So, kita tengok daily. Macam mana daily? Daily. Okay. Traffic light, still traffic light. Tapi dia dah start macam, dia sekarang bertahan dekat dia punya line merah ni kan. Yang ni 10, 20, 5, 10, 20. Alright. Dia ikut setup sendiri. Ada yang laju boleh setup 8, 13 ke, tak kisah. Okay, saya setup ni, saya nak bagi mudah nampak traffic light je. Okay, untuk intraday ambil yang ni lah, yang 3 atas tu. Kalau dia cross up ke atas, boleh beli je. Okay, by sini akan keluar lah. Kalau dia start nak drop ni, dah boleh jual dulu. Ini paling cepat lah. Paling cepat kita nak trade. Okay, kalau macam ni, okay, dia masih bertahan. Kalau dia drop, jual. Senang je. Okay, dia bocor tu, jual lah. Tapi kita tengok ni, okay, dia masih bertahan. Okay, cantik lagi. Tapi dah nampak menunduk. Tengok dia punya ni pun merah menyala. Oh, jantungku, volcano. Volcano ni kena berhati-hati, takut dia mengeluarkan apa. Dia punya ni lah, api-api bara dia tu panggil apa pula saya lupa. Ni pun dia punya store dah hampir nak cross ke bawah. RSI 68. Selalu macam 70 lebih, macam tu 80 dah habis lah, overbought lah kan. Ni still okey lagi tapi agak bahaya. Okay. Dari segi volume ni yang saya cakap, volume masih cantik. Sebab waktu dia naik ni, kat sini dia reverse up kat sini kan. Ada berapa hari bulan ni, 21 April dia naik ni dengan volume. Hari ni dia turun, volume tak boleh mengalahkan volume yang sebelum masa beli. So ada peluang kat situ dia hanya retrace. Hopefully just retrace lah, siapa yang hold kat dalam. Yang masuk jangan masuk lah. Agak bahaya kan. Tapi siapa yang dekat dalam mungkin ada lagi nyawa. Sebab volume sini masih tinggi. Maksudnya jerung masih ada lagi. Kita tengok 4 hours. 4 hours ada tanda-tanda reverse up. 4 hours ada sedikit tanda reverse up. Kenapa? Okay, dia turun. Tiba-tiba dekat sini ada stopper. Dan dia macam rebound dekat line yang mana ala-ala ni. Ini fuchsia lah. Saya dah tukar colour. Sebab saya macam, colour apa nak bagi dia nampak dia line tengah dah. Saya letaklah colour ni. MA20. Ini adalah MA20 middle BB. So, dia sedang reversal lah. Cuba untuk naik dekat 4 hours. So, ada peluang dekat situ untuk naik sekejap. So, saya rasa, once dia dah naik nanti, untung terus keluar je lah. Sebab weekly kita tengok tak cantik kan. Yang orang duk tanya kat saya tu, apa? Kenapa time frame lain-lain? Okay, time frame lain-lain. Weekly kita nak tengok overall. General feature dia. Okay, satu candle 1 minggu. Maksudnya, dalam sebulan 2 ni macam mana? Nampak keadaan macam dia nak drop lah. Satu candle yang weekly tu dah drop kan. Dah nampak tanda nak turun. So, mungkin minggu kedua, 3 dia jatuh. Macam tu. So, itu jangka masa panjang. Tengok weekly. Kalau tengok daily ni, mungkin kita nak satu candle sehari. Okay. So, kalau kita tengok candle macam ni jatuh ni, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hari kelima dia, drop kau-kau. So, tadi, 4 hours Waktu 4 hours yang waktu petang tu nampak orang dah start sauk balik. Mungkin 4
4 hours yang akan datang akan naik. Faham tak? Satu candle tu ikut timing kita pasang berapa. Kalau 4 hours, satu candle tu 4 hours. So kita expect, kita bacaan kita adalah untuk 4 hours yang akan datang lah. 4 hours yang akan datang mungkin berlakunya reversal. Bukanlah terus esok pukul 8. Pukul 9 esok terus naik. Not sure lah bila. Tapi dalam 4 hours tu mungkin ada tanda-tanda nak reversal. Tapi kalau katalah candle seterusnya, 4 hours yang seterusnya. Okay, 9, 10, 11, 12. Dalam pukul 1 ke macam tu. So, 1 dah tutup, sorry. Pukul 2.30 ke kalau dah candle jatuh tu. Kena keluar lah, kena cut loss lah. Bocor kan. Kan selalu kalau dia bertahan kat sini, dia rebound, okay lagi. Kalau dia bocor tu, dia start downtrend dah. Okay. Saya kan macam selalu duk review macam ni. Kita tengok weekly dulu untuk dapat general picture. Tengok daily. Okay, kita dapatlah trade untuk okay, minggu ni agaknya macam mana. Lepas tu nak sharp entry. Mungkin boleh masuk ke 1 hour ke. Kalau untuk swing lah. Masuk ke 1 hour. 1 hour dari reversal. Tunggu lagi satu candle confirmation. Boleh masuk. Ataupun kalau nak guna teknik traffic light. Kena bagi merah cross up kuning dulu. Baru boleh masuk. Macam tu. Ataupun candle tutup di atas. Kalau kita nak guna yang MA20 ni. Yang lain tengah. Candle naik atas MA20 beli. Boleh macam tu. Tapi sharp entry lah tu. 4 hours mungkin tak berlaku lagi. Tapi dekat time frame kecil dah berlaku dah. So kita masuk lebih awal daripada time frame yang besar. Faham? Kalau kita nak merempit, mungkin kita jadikan 1 hour ni sebagai hala tuju kita. Daily tetap penting. Daily tetap nak dapat general picture. Daily tetap, saya tengok je lah apa masalah. Tekan je lah daily kejap. Tengok, okay daily macam ni mungkin nak jatuh. So tengok lagi. Okay, kita nak tengok 1 hour reference kita. Ada tanda reversal. So dekat 15 minit boleh tak nak rempit. Okay, satu lagi candle kena mengatasi. Macam ni. Satu lagi candle kena mengatasi. Candle naik atas ni aku beli. Untung sikit aku lari. Kan kita nak si money tip money je lah kan. Intraday. Time frame dia. 15 minit kena cepat lah. Orang duk confuse lagi time frame. Padahal saya rasa saya cerita tiap minggu. Saya cakap, ada orang tu, kenapa akak duk cerita pasal time frame tu lah, time frame ni lah. Kan saya bagi tahu dah, weekly tu untuk general picture. Mungkin dalam sebulan 2 ni macam mana, nampak dia boleh pergi ke tak, dia tengah dekat mana, adakah dia uptrend, adakah dia tengah reverse up, ataupun nak reverse down. Macam tadi nampak VST ni nak reverse down, nak ke bawah. So janganlah simpan lama-lama sebab mungkin seminggu 2 ataupun sebulan 2 ni jatuh. Bahayalah. Kita punya long term tu tak selamat. Long term bukanlah kata long term sangat. Weekly ni bukanlah long term sangat. Mungkin sebulan. Sebulan 2 tu nampak dia macam nak jatuh. Okay. Mungkinlah dia naik seminggu ni je. So bahaya. Better kalau kata yang weekly tu tak selamat, jangan duk simpan lama lah. Tambah daily pun teruk. Lagilah sampaikan salam. Jangan duk swing sangat. 4 hours kata 4 hours okay. Chart. Daily dah teruk. Maksudnya mungkin sehari 2 tu boleh lagi dapat duit terus keluar. Takut dia minggu depan terus junam kan. Contohnya tu lah, time frame tu mewakili berapa lama lah kita nak hold counter kita tu. Adakah kita swing trader, adakah kita intraday time frame lain, swing trader time frame lain, scalping time frame lain. Lepas tu dekat mana time frame yang kita nampak structure. Senang nampak lower high, lower low kan. Senang kita nak melukis ke. So kita gunalah time frame tu. Macam ni time frame 15 minit pun dah boleh nampak dia naik turun. Yang ni dia buat high low. Yang ni ada high low lah. Kalau dia bocor tak jadi high low lah. Jadi turun ke bawah sampai sini. Kalau dia dah sama macam ni dia jadi equal low. Kita tak trade counter yang equal low. Sebab dia sideways. Kita akan trade counter yang buat high low. Maksudnya dia turun buat low tapi tak turun melebihi low yang sebelum. Itu boleh diterima. Maksud sini dia rebound. Okay. Macam tu lah kita nak trade. Kalau tu tak kerti semua ni, tak nak India apa semua, pakai je line. Line lagi nampak clear. Line lagi senang nak nampak. Kalau line macam mana? Delete semua ni dulu. Nak bagi senang. Saya selalu guna apa? Cakap gunalah parallel channel, senang. Mana parallel channel saya? Parallel channel ni.
Kita buat yang bawah, kita dapat yang atas. Dah tahu support resistance dia kat mana. Okey, dia tengah nak cari support line yang bawah. Okey, kita nampak. Okey, kita ambil yang berapa. Biar kena beberapa point lah yang bawah tu. Mungkin dia boleh cari sampai sini lagi. Boleh turun lagi. Mungkin dia boleh turun lagi sampai sini. Dekat sini kan dia punya ni low, dia punya trend line. Kalau kita nak ambil trend line yang atas sikit, boleh buat dua, buat je dua. Yang ni kita nak ambil 2 point yang sini dengan sini, kita buat macam ni. Maksudnya kalau bocor dekat sini, kalau dia rebound, okay, kita boleh tahu next dekat mana. Kita boleh padam yang ni, hidekan dia. Hidekan dia, tengok yang terdekat. Zoom in. Zoom. Okay, yang ni kena 1 point, ni kena 2 point. Dia mesti selalu 2 point lah. Trend line Yang bawah kena 1, 2. Okay. So mungkin dia rebound kat sini ataupun dia cari yang sebelum ni lah. Kalau kita buat channel lagi satu tadi, dia sampai kat sini bawah dia. Okay, adakah dia akan rebound ataupun bocor? Selalu dia buat macam ni Pergerakan carta, pergerakan market adalah macam ni. Okay, dia sideways ni kan. Dia buat markup kan. Sideways. Sama ada dia turun ataupun sideways dan dia naik. Okay, ni sideways. Kalau sideways turun, ataupun dia sideways. Okay, dia naik turun. Lepas tu naik zigzag. Naik turun juga tapi tak ada zigzag. Sideways, naik balik. So sekarang ni dia fasa dia naik, dia sideways, dia turun. Nampak tak? Kita tak nampak. Orang ni kita tak tahu sebenarnya. Dia tengok video macam mana. Nampak ke tak nampak? Okay ni. Sekarang dia buat uptrend kan. Sideways. Dia buat downtrend ni. Markdown. Mungkin dia buat next. Mungkin dia buat next tu dia buat sideways. Dia naik balik ke atas ni. Cari yang tengah tu. Sideways. Dan dia naik ke atas. Ataupun dia turun ni. Dia tak berjaya. Dia bocor. Dia turun, dia bocor, dia buat sideways dan dia turun lagi bawah. Yang ni kita nak elakkan. So kita tengok esok tu, macam 15 minit yang pertama, 15 minit pertama, setengah jam pertama tu lah, 15 minit satu candle. Tengok dia berjaya tak rebound dan naik ke atas tu. Ataupun dia bocor, sideways bocor, takut dia turun ke bawah. Hati-hati. Okay. Sebab apa? Dia macam ni. Dekat time frame kecil ke apa tu memang nampak dia nak naik. Kan? Dia ada nak reversal up kan. Candle dia ada stopper kan. Okay. Maksudnya kalau ada lagi satu bullish yang makan candle sebelum, bearish yang sebelum, ada peluang dia nak naik. Cari yang middle kan. Cari 815 ke tak kisah. Tapi masalahnya weekly dia tak cantik. So katalah dia rebound dan berjaya profit, sila keluar dulu. VST ni. Mungkinlah dia boleh cari sini dan cari atas ni. Tapi saya still rasa sangat takut sebab weekly dia tak cantik. Weekly dia ada candle yang sakit jantung ni. Candle macam nak reversal down. Nak reversal ke bawah. Tapi dia kena ada confirmation lah. Minggu ni kena confirm lah. Sama ada dia, kalau dia tutup dengan merah, memang minggu depan Jun 6. Tapi kalau tu minggu ni dia berjaya tutup hijau, okay, maksudnya still lah maintain naik. Hati-hati jangan buat main. Ni dia mesti bertahan kat daily. Cumanya mesti bahayalah. Kena berhati-hati benar. Esok penting 15 minit dengan setengah jam pertama tu. Kalau dia buat sideways, hati-hati kalau dia jatuh di belah sini. Jatuh pada 775, takut dia buat downtrend. Okay. Okay, itu saja counter BS State. Counter lain nanti kita review lagi Cuma saya nak dapat general feature. Nak bagi orang faham. Okay, weekly kita tengok untuk keseluruhan. Daily tengok. Okay, dalam masa untuk kita view yang terdekat ni, nampak macam mana daily dia. Okay, daily ni untuk gambaran ke semuanya. Semua keadaan apa pun kena tengok daily juga. Nak rempit ke, nak swing ke, daily jangan diabaikan. Daily pun nampak dia sini tapi tak tahu dia rebound ke tak. Ni
candle ni boleh jadi dia turun ke bawah lagi. Kalau dia turun bocor kat sini, habis kita. Cumanya volume ada kat sini. Volumenya jerung ni tak keluar lagi ni. Dia nak buat apa? Dia tak nak naik dulu ke? Takkan dia... Tak tahulah kalau dia nak take profit esok. Dia pakai jual Volume masih ada kat dalam. Macam ni contoh volume masih ada. Dia jual ada stopper. Pelan-pelan naik Tapi pelan-pelan naik pun banyak pelan juga ni. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. 7 hari maksudnya dalam seminggu 5 hari je. So mungkin 2 minggu baru dia naik pula. So kalau ni dia turun, dia buat hal 7 hari 8 hari baru nak naik pula. Lagi teruk 7 hari 8 hari turun ke bawah. Cuma yang ni kan volume, sebab ada volume hijau ni. Ni kalau volume hijau ni mengatasi volume yang jualan tu, setiap akhirnya naik juga. Ini pun volume hijau. Volume merah tak mengatasi yang ni. Mungkin dia turun kejap dan dia naik pula. Cuma kalau kata esok jualan teruk, merah, kau-kau, tolonglah kat loss. Siapa kat dalam tu? Kat loss kan take profit kan. Takut dia buat apa lagi pun. Kalau tengok bentuk pun. Bentuk dia pun. Seolah-olah cup handle kan. Mula-mula saucer. Kalau saucer tu macam piring ke tu tak apa lagi. Kalau buat cup handle, dia turun buat handle. Bahayalah turun buat handle tu, jatuh kat mana-mana hala tau. Okay. Kalau nak tengok secara Fibonacci, boleh tengok retracement. Tarik yang low kat mana ni. Asalnya high. Okay, kita nampak sebenarnya retracement boleh berlaku paling kurang dekat 38, dekat 710. Teruk. Ni nampak kosong. Maksudnya dia boleh buat handle sampai kat nampak ni. Nampak kosong ni, 61 ni. Golden pivot 3 ketul ni tau. Kalau dia counter yang momentum kuat, dia takkan turun lebih daripada separuh lah. Dia turun sama ada 710 ataupun 75, dia rebound naik balik lah. Tapi kalau dia counter yang lemah, dia buat handle sampai ke bawah, sampai nampak kosong, baru nak naik. Kita nak selalu kita bagi dia rebound dekat 710 je lah, 38 counter yang bagus lah. Kalau dia kata 380 ni 710 terus ada reversal up, terus masuk counter tu. Sebab apa? Counter tu strong. Mungkin dia akan naik dengan canak lagi. Ini hati-hati takut dia buat turun. Sebab sekarang pun dah ke berapa kan, 790. Takkan nak biar dia sampai 710 turun. Hati-hati Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabar. Saya lupa nak promote. GBS indicator RMD RM30. Yang ni kita akan sedekahkan juga untuk pelajar buka puasa hari ni pula, minggu ni hari Khamis. Sebab hari Jumaat semua dah balik dah sudah. Yang minggu sebelum memang buat hari Jumaat Untuk minggu ni je kutipan, maksudnya kita berjual sampai hari Khamis tu lah. Khamis tengah hari Yang ni nak jual RM30. RM10 kita akan ambil untuk pelajar buka puasa lah. Okey. Dia punya bagus dia Indi ni. Ni kita boleh tengok support dia kat sini. Jauh support dia kat 69 sen. Lepas tu kita ada support gun. Yang terdekat 77 sen. Kalau bocor dia cari 73 sen. Kalau bocor cari 69 sen. Overall dia atas awan. Kalau counter ni jurnal bawah awan, buy sampai ke salam. Downtrend. Okay. Downtrend tapi jauh downtrend dia pun dekat mana? 605. Takkan nak biar jatuh sampai 605. Sekarang dah atas ni. Okey. Asal dia ada line ni merah, dengan line hijau. Okey, yang ni boleh ditukar-tukar, nak MA ke, nak EMA ke, nak nilai berapa semua boleh ubah-ubah. Okey, input dekat input ni ubahlah nak value berapa pun. Okey. Ni nak apa benda ni? Ubahlah tema huruf apa benda ikut suka. Ikut kebiasaan guna. Kalau guna EMA 721, tukar EMA 721. Kalau yang guna SMA, guna SMA. Semua boleh ubah. Okay, ini saya suggest je guna value ni. Yang ni dia default. Default setting. Nak ubah sekati. Okay. Sekarang dia still uptrend. Cuma hati-hati. Takut dia jurnal sebab apa weekly dia bahaya. Daily dia overall still uptrend lah. Yang ni kita tengok zone-zone still bullish. Dekat background still hijau. Once dia ada very signal of bearish kat background, hati-hati Okay. Yang ni macam ni. Maksudnya dia nak menurun. Ni still dalam bullish zone lagi. Sebab apa dia nak still pull back dekat tempat yang macam contoh
dia pullback ke MA7 ke apa tu, selamat lagi lah. Cuma kalau dia bocor tu hati-hatilah. Ini dia ada value ni semualah. Okay, ATR, counter di atas ATR masih lagi uptrend. Counter di atas awan nano ni masih uptrend. Okay, kalau macam di bawah awan tu bahaya, sideways dan downtrend. Okay, pasal support resistance dekat sini. Yang ni dia dah melepasi lah dia punya resistance, sebab tu dia boleh naik tu. Mungkin dia akan cari balik resistance dia yang dia lepas tu. Yang ni lah. Boleh tarik secara manual ni. Yang lain-lain ni. Dekat mana? 785. Nakut dia turun kat 785 baru naik. Tak tahu. Okay. Kita tak pasti lagi macam mana pergerakan dia ni. Esok barulah menentukan, sebab itu nak kena baca candle. Adakah dia sebenarnya nak rebound ataupun dia nak buat sideways dan turun ke bawah. Okay. Sama-sama kita nantikanlah. Tapi ingat weekly bahaya. So saya nasihatkan better kalau dah ada profit tu ambil dulu. Kalau tu esok dia reversal kan, sebab dia ada tanda-tanda reversal. Dia reversal naik tu ambil dululah profit Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.